وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد. أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله الحمد لله والحمد لله الحمد لله. نعم. Ahibai azani Allah wa iyyakum jami'an. Siapa yang boleh ingatkan akan kita apakah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu? Kita telah memulakan sebuah fasal yang baru. Apakah fasal tersebut? Nah, itu dia punya lesson Nah. Amar ma'ruf nahi munkar. Taib. Siapa yang dapat tolong sebutkan untuk kita satu dalil bagi amar ma'ruf nahi munkar? Satu dalil daripada ayat, satu dalil daripada hadis. Tak perlu the verse, tak perlu surah, chapter, just the ayat. Ada kuntum salam kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Naam, sahih. Ada ayat lain? Ada juga ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kemudian ada ayat lain lagi apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. InsyaAllah kita akan go through those ayat together bi'idhnillah ta'ala. How about dalil from hadith? Aywa. Naam. Naam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati'
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Nah, itulah selemah-lemah iman. Dan sebenarnya ada banyak lagi dalil-dalil yang lain daripada hadis juga yang sama-sama biiznillah taala kita akan kupas insya-Allah taala. Sebelum kita masuk ke dalam dalil, suka untuk ana bincangkan suatu perkara yang mana setelah perkara ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam dalil-dalil. Sedikit mukadimah. Sisa baki daripada mukadimah kita sebelum kita masuk ke dalam fasal ini. Soalan. Amar ma'ruf nahi munkar wajib atau tak wajib? Hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Naam, wajib bagi setiap mukmin. Tak kiralah dengan tangan atau kalau tak dengan lisan, kalau tak dengan hati. Paling tidak dengan hati. Amar ma'ruf nahi munkar dengan hati. Kita benci dia. Seperti mana yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang ni yang menjadi soalan adalah bagaimana jikalau kita berdakwah, kita menyampaikan, namun kita hanya bertepuk sebelah tangan. Dalam arti kata, dakwah kita itu tidak diterima oleh mad'u kita. Mad'u ni adalah isim maf'ul daripada orang yang didakwah. Jadi, da'i dipanggil da'i, antum biasa dengar da'i, pendakwah. Yang didakwah tu dipanggil mad'u, dari maf'ul. Bagaimana jikalau mad'u kita tidak menerima dakwah kita, tak nak menerima amar ma'ruf nahi munkar kita, tak nak menerima nasihat kita, macam mana? Dan benda ni berlaku tak? Berlaku, kan? Lepas tu kita end up apa? Give up. Nah, kita end up give up, kita end up marah, kita end up merajuk, kita end up sedih. Betul? Dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar ni, natijah terakhir yang kita hendakkan daripada amar ma'ruf nahi munkar adalah bukan mad'u kita berubah dan ikut apa yang kita nakkan atas usaha kita tu. Itu bukan objektif utama. Objektif utama amar ma'ruf nahi munkar ialah untuk seseorang tu dapat pahala daripada amar ma'ruf nahi munkar tu untuk diri dia. Untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri, dia buat amar ma'ruf nahi munkar. Iaitu dia claim pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dia telah melepaskan diri dia daripada tanggungjawab tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Pasal kalau dia tak amar ma'ruf nahi munkar, dia akan salah. Betul tak? Okey. Nak lepaskan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar tu, janji dia menyampaikan. Tu je. Soalan apakah orang tersebut menjawab seruan dakwah itu, mengikuti apa yang kita sampaikan atau apa, itu semua bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu semua adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita punya deal dengan Allah is, ya Allah, I've done my share, I've done my part, I just want my share of pahala. Itu je. Orang ni dia dengar ke, dia tak dengar ke, dia buat, dia tak buat ke, dia tinggalkan, dia tak tinggalkan ke, itu semua urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Kita tak boleh nak menentukan apa akibah, apa natijah, apa result daripada hasil usaha amar ma'ruf nahi munkar tadi. Dan benda ini adalah benda yang menjadi drive dan penggerak kita supaya kita terus berusaha untuk berdakwah. Pasal apa?
Pasal kita tak nak mood dakwah kita ditentukan dengan hasil dakwah. Maksudnya apa tau? Maksudnya, kita tak nak bila mad'u kita yang kita dakwahkan, yang menjawab seruan dakwah tu hanyalah sedikit, kita sedih. Lepas tu kita macam nak give up. Lepas tu kita macam, alah tak nak buat lagi lah, dah sudah lah. Tak ada orang respon pun. Atau sebaliknya, bila kita dakwah, oh tiba-tiba ada ramai followers pula. Ada ramai yang ikut misalnya kan. Pun kita tak nak menjadi sebab, oh ni pasal aku dakwah bagus, sebab tu ramai orang. Jadi kita tak nak daripada dakwah tadi, bila sedikit sepertinya kita sedih, dan bila ramai sepertinya kita bergembira dan merasakan sepertinya itu adalah hasil daripada usaha kita. Kita tak nak. Kita tak nak natijah daripada dakwah ada efek terhadap dakwah kita. Pasal apa? Pasal again, kita balik kepada formula kita. Dalam kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita nak harapkan apa? Kita nak mengharapkan redha Allah terhadap kita secara individu. Orang jawab tak jawab, itu urusan Allah. Sebab tu kalau sedikit pun kita tak kisah, kalau ramai pun kita tak kisah. It must not affect our dakwah. Kita tak boleh sedih pasal sedikit dan bangga pasal ramai. Tak boleh. Pasal apa? Kita nak pahala amar ma'ruf nahi munkar. Bukan natijah dia. Dan benda ini adalah benda yang Allah telah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana pak cik beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, bila mana Abu Talib di dalam keadaan sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pak ciknya, ya ammi syahadatan uhajju bika indallah. Wahai pak cikku, wahai pamanku, sebutlah akan engkau syahadat. Yang mana dengan syahadat ni aku akan berhujah dengan Allah untuk engkau nanti. Aku akan minta keringanan, syafaat dan seterusnya untuk engkau. Engkau bersyahadat je. Tapi akhirnya pakcik beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan Nabi bersedih. Nabi sedih pasal pakciknya tidak masuk iman. Now see how the natijah affected Nabi. Nabi sedih. Kan? Tengok apa yang Allah sabdakan. Allah firmankan, Allah berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Hanya akulah yang mampu untuk memberi hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Dan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa ma alaika illal balagh. Tidaklah ke atasmu wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan saja. Kerja engkau hanya menyampaikan saja. Orang dapat hidayah, orang tak dapat hidayah, itu bukan urusan kau, itu urusan aku. Jadi in the end, kita bila berdakwah, bila beramar ma'ruf nahi munkar, untuk drive kita biar kita tak sedih dengan orang yang semangat nak belajar sedikit, atau berbangga dengan merasakan bahawa saya dakwah kita mana punya bagus misalnya, kita nak kena faham bahawasanya dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam kita berdakwah, ianya adalah untuk ibadah diri kita sendiri. Macam kita pergi solat, kita pergi puasa, kita pergi zakat. So kita just buat untuk ibadah tu, portion tu, macam kita solat sunat ni semua kan. Natijah dia, itu urusan Allah. And that's why the natijah then would not affect our mood and our intention. Jangan kita bersedih dengan yang sedikit dan jangan berbangga dengan yang banyak. Pasal apa? In the end, natijah tersebut adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya diminta untuk menyampaikan sahaja.
Bukan untuk memastikan orang tu dapat hidayah ke, dia berubah ke, dia tukar ke, dia. Jadi the test lies in who? The test actually lies in us. Whether or not kita menyampaikan. Because berapa ramai orang yang malu untuk nak berdakwah? Berapa ramai orang yang malu untuk nak menyampaikan? Berapa ramai orang malu yang nak beramar ma'ruf nahi munkar? Baik terhadap keluarga sendiri, pakcik, makcik, sepupu, saudara mara, adik-beradik, anak saudara. Berat nak sound. Kan? Istilahnya nak sound tu berat. Segan, nanti risau, nanti silaturahim, retaklah, apalah, gitu, gini semua. So yang salah tu adalah bila mana kita tak bergerak. Bila mana kita telah menyampaikan, paling tidak, tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar tu telah terlepas daripada kita. Iaitu kita dinilai oleh Allah, diuji oleh Allah, kamu tu menyampaikan atau tidak. So kalau kita tak menyampaikan, berarti kita fail as a Muslim. Bila kita menyampaikan, that's where, alhamdulillah, kita dah pass. Kita dah mula untuk menyampaikan. Apakah kita dipertanggungjawabkan akan natijahnya? Tak. Kita tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah akan natijahnya. Tak. Nak tahu kenapa? Pasal, kalau kita dipertanggungjawabkan bagi natijah dakwah, berapa ramai orang-orang kufar Quraisy yang tak masuk Islam, yang Nabi nak kena tanggung pasal diorang tak masuk Islam? Ada Nabi nak kena tanggung diorang punya dosa pasal diorang tak masuk Islam? Tak. Sebab tu Allah cakap dengan Nabi, wa ma'alaika illal balagh, tidaklah ke atasmu wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan je. Engkau dah menyampaikan, dah sudah, settle. Tu je, as far as engkau punya tanggungjawab. Bukan untuk orang tu berubah ke, dapat hidayah ke, apa ke. So the test is actually we fighting with our own self. Our own devil inside us, whether or not setan yang whisper kita tu berhasil untuk menghalang kita dari menyampaikan kebenaran. That's the test. Bukan pada mad'u, the success of the da'wah. No, it's not that. Pasal apa? Pasal nanti hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ada nabi-nabi yang datang dengan umat yang ramai. Ada nabi-nabi yang datang dan umatnya hanya berpuluh orang. Ada yang 10 orang, ada yang 5 orang, ada yang nabi datang dengan 1 orang, ada yang nabi datang tak ada umat langsung. Tak ada orang, tak ada pengikut. Tapi apakah mereka being reprimanded for the failure of the success rate of the mad'u, the audience? No. They are not being reprimanded for that. They would have been reprimanded if they did not convey, yes. But once you conveyed, khalas. Your share, your part dah habis. Your role dah habis. Orang buat, orang tak buat, orang dengar, orang tak dengar, orang berubah, orang tak berubah, orang dapat hidayah, orang tak dapat hidayah, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Penting kita buat. Kalau kita tak gerak, itu yang kita salah. Dan janganlah bersegan, janganlah risau, janganlah takut, janganlah malu untuk menyampaikan kebenaran kepada ahli keluarga kita. Baik mak bapak kita, adik-beradik kita, suami isteri, anak, adik-beradik, anak saudara, sepupu sepapat, pakcik makcik. Itu yang paling penting. Karena Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Itu yang anda nak kena fokus dulu. Your circle of family. And then it expand and expand and expands. Bigger and bigger. Keluar daripada skop yang family. Tapi kita hanya bertanggungjawab untuk keluarga kita dulu. As a start. Kecuali kalau memang antum adalah orang-orang yang memiliki pos jawatan. Maka antum bertanggungjawab bagi audience antum. Misalnya antum adalah seorang mufti. Nah, kalau ada seorang mufti, then not only your
responsible for your own family, you're even responsible for the whole nation. Nah, tanggungjawab dia tambah besar, tambah besar. Dia tak boleh, oh Allah cakap ku anfusakum je, tak. Pasal dia ada hadis lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinan dia. So kalau kita setakat level layman orang biasa, kita responsible for our family dulu. Jadi tak perlu hantar merasakan aku nak kena naik mimbar, nak kena pampum, menyampaikan kepada orang. Focus on your family first. Focus on your family first and then expand. So bila antum malu, segan, risau, takut, alamak macam mana nak tegur nanti meretakkan silaturahim dengan keluarga, nanti orang tak suka, orang benci dan semuanya. Yang menjadi masalah adalah macam mana kita menyampaikan sampai orang tak suka. Itu yang patut dijadikan persoalan. Macam mana kita menyampaikan, cara kita menyampaikan sampai buat orang tak suka. Yang salah dia dekat mana? Salahnya dekat kita juga. Nah, salam. Memang mereka ada kesalahan apa yang mereka lakukanlah. Entah itu dari segi kesalahan mereka, entah mereka masih belum berhijab ke, entah mereka masih belum solat ke dan seterusnya. Itu adalah kesalahan mereka. Tapi jangan pula kita come in and then kita pun salah. Iaitu salah cara menyampaikan. Maka dia ada punya salah, kita pun ada kita punya salah. Jadi kalau buat kita risau, buat kita takut, buat kita segan, yang menjadi soalan, macam mana kita sampaikan sampai orang tak suka kita? Macam mana cara kita menyampaikan sampai keluarga kita benci kita? Berarti ada benda yang kena diperbetulkan. Kerana Nabi SAW, bila mana beliau menyampaikan, beliau tidak dibenci dengan cara penyampaian beliau. Iaitu beliau santun, lemah lembut, memaafkan, take into consideration of all possible factors. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara baik, dengan cara santun, dengan cara baik. Dan Allah sebutkan dalam ayat lain, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kata Allah. Engkau wahai Muhammad, kalau engkau ni menyampaikan dalam keadaan faddan ghalidhal qalb, iaitu dalam keadaan yang kasar dan dalam keadaan yang keras hati, Allah kata, lan faddu min hawlik. Mei-mei ya. Mesti ada orang cabut. Mesti ada orang lari daripada engkau. Allah tegur Nabi. Allah pesan pada Nabi. Kalau engkau kasar, keras hati, maka pasti mereka akan lari daripadamu. Jadi soalannya adalah, bagaimana caranya supaya kita sampai tidak dibenci? Mungkin cara dakwah kita yang kita nak kena perbaiki. Cara kita nak betulkan, cara kita nak menyampaikan. Jangan kita bersikap kasar, sikap tak hormat. Jangan. Harusnya kita berlemah lembut. Dia jangan mentang-mentang entah tahu ianya adalah suatu kebenaran. Wah, entah pun macam bersikap the holier than thou. As though macam aku yang betul, aku yang baik, engkau tak betul, engkau tak baik. And as though you can suddenly you feel that you have the rights untuk tegur orang dengan cara macam mana you nak tegur. Tak boleh lah. Ana bagi sebuah analogi, sebuah contoh. Boleh pick nama tak? I pick your name, can lah? Contoh je. Contoh Akhuna Zidane. Sebagai contoh. Okay? Kita punya aktor dalam senario ni.
Letaklah sebelum Zidane ni jinak-jinak dengan belajar agama, dia seorang yang santun, lemah lembut dengan mak dia. Bila berbicara dengan maknya, ya mak, semua kat belakang dia ada mak. Zidane dah makan mak. Zidane lagi sekolah, dah balik dari sekolah. Ya mak, dah balik dari sekolah mak. Semua belakang ada mak. Ada kat belakang. Zidane nak makan, oh Zidane belum lapar lagi mak. Santun. Zidane boleh tolong mak pergi kedai, belikan garam. Boleh mak. Lagi nak beli apa mak? Santun, lembut, sopan. Sekali, setelah mana mula berjinak belajar dengan agama, yang kononnya dah tahu mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang baik, mana yang tak baik. Tiba-tiba, dia punya semangat tu, yang membara tu, membakar tu, dia salah direct. Salah gunakan. Di mana, dia balik rumah sekarang, merasakan apa yang mak bapak dia buat semua tak betul. Apa yang adik-beradik buat semua tak betul. And tiba-tiba menjadi kasar dan bengis. Macam ni semua tak betul lah. Ni semua tak baik lah. Kemudian, maknya mendapati perubahan dalam dirinya. Zidane, kenapa dengan Zidane sekarang? Macam tak suka tu. Apa mak buat? Tak adalah, ni semua tak betul lah ni. Maka soalannya, apakah ibunya suka dengan anaknya yang belajar agama tadi? Tak suka. Definitely tak suka. Cakap, apa pasal anak aku ni sebelum belajar agama lagi baik daripada setelah dia belajar agama? Akhlak dia. Kenapa lepas belajar agama, dia lagi kasar, lagi bengis, lagi tak sopan dan tak santun? Tapi cuba kita bayangkan, sekiranya bila mana dia jinak-jinak dengan belajar agama, yang sebelumnya dia baik, tiba-tiba lepas belajar agama, lagi baik. Bertambah-tambah baiknya. Tambah khidmat, tambah birrul walidain, tambah servis kepada ibu bapa, adik-beradik. Cakap je, terus gerak. Terus, lebih baik daripada sebelum. Maka apakah yang akan menjadi komentar daripada sang ibu? Ibu akan berkata, nak, kamu belajar di mana nak? Bawa mak pergi sana nak, mak pun nak belajar sama. Betul tak? Mak pun nak belajar. So, mak tengok kau ni tambah baik sekarang, tambah bagus. Lebih baik daripada sebelum. Sebelum ni dah baik, sekarang lagi tambah baik. Maka bila mana kita santun, kita hormat, kita baik terhadap ahli keluarga kita, maka insya-Allah apa yang antum nak sampaikan akan didengar. Antum khidmat, antum bantu orang yang dalam keperluan, tak kenal lelah. You do ithar. Ithar is where you prioritize others more than yourself. Go the extra mile. Khidmat pada orang. Maka niscaya manusia akan dengar. Jadi kita santun dalam menyampaikan, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi. Maka niscaya kita akan dapati bahawasanya mereka lebih menerima akan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi itu dia cara kita nak menyampaikan. Yes, betul diorang dah salah, tapi jangan sampai kita pun buat salah juga dengan cara berkasar dalam menyampaikan. Jadi soalannya adalah, apa yang menjadi perbincangan kita? Kita dipertanggungjawabkan atau tidak untuk apakah mereka-mereka yang didakwahi itu berubah, dapat hidayah, membuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar? Apakah itu menjadi tanggungjawab kita? Tak. Kita tidak dipertanggungjawabkan
akibat, natijah, result. Kita cuma akan ditanya oleh Allah, kamu menyampaikan atau tidak. Tu je. Orang dapat hidayah ke tak, orang berubah ke tak, itu adalah urusan Allah. Karena Allah yang memberi hidayah, bukan kita yang menentukan hidayah. Tujuan kita, task kita, job scope kita, whether or not kita menyampaikan, tu je. Dan carilah pahala dalam menyampaikan tadi tu. Best kan? Sekarang ni kalau nak ikutkan dia punya sistem, kita menyampaikan je, kita dah boleh claim Allah, kita punya share of commission. Dia bukan sampai kita nak kena make sure orang tu beli produk tu baru dapat commission. Tak. Yang penting kita dah sampaikan, kita dah boleh dapat commission. Regardless orang tu beli produk tu atau tidak. That's the idea. So kita dapat Nah. Maka dari itu, kalau antum merasakan dakwah antum tidak diterima, patut bersedia tak? Tak perlu bersedih. Pasal apa? Pasal antum cuma claim your share of dakwah from Allah as a form of ibadah yang kita buat. Nah. Dan begitu juga bila ramai yang mengikut, patut bangga tak? Jangan merasakan bangga, kerana mereka itu dapat hidayah. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Bukan pasal kita. Jangan sampai nanti bila kita buat sesuatu, kita merasa riak. Oh, ni orang semua berubah, orang semua sekarang tambah pandai, orang semua tambah baik, tambah ramai, ni semua pasal aku, contohnya. Jangan. Kita kembalikan ini adalah hidayah daripada Allah. Bukan pasal kita. Kita janganlah nak berbangga mana sangat kalau kita ada followers. Lagi-lagi hari ni ada the trend of social media. No? Semua nak compete with each other. Berapa followers yang masing-masing ada. Especially bila Islamic content. Oh, merasa bangga. Followersnya tambah ramai misalnya. Tak perlu. Pasal orang dapat hidayah kerana Allah, bukan pasal kita. Now, jangan kita ingat orang, manusia dapat hidayah. Jangan kita ingat Islam tu gilang gemilang lah, contoh. Pasal kita. Lah. Pasal apa? Islam, ada kita ke tak ada kita ke, Islam tetap akan gemilang. With or without us. Islam akan triumph with or without us. Nah, so jangan nak merasa syok sendiri. Mana punya power. Konon pasal aku, ramai orang berubah, ramai orang baik, ramai orang pandai, ramai orang balik kepada pangkal jalan, semualah. Pasal apa? With or without you, Islam akan tetap triumph. Because Islam has existed before you and it will continue to exist even after you. So jangan nak ingat bahawasanya kebenaran itu dia terkait dengan individu. Tak. Islam tidak pernah terkait dengan individu. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang rasul. Nah. Ada sebuah kisah tentang Syekh Saleh bin Uthaymin rahimahullahu taala. Beliau telah wafat, salah satu daripada kibar ulama di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Suatu ketika ada seorang anak murid minta izin untuk menyampaikan sebuah syair. Maka anak murid tersebut pun dikurniakan izin, silakan. Maka anak murid tu pun memulakan syair dia. Dia dah karang. Cantik. Dia karang. Kemudian sampai kepada satu part, dia mengatakan, dan Islam itu akan gilang gemilang selagi mana hidup di antara kita Ibn Uthaymin. Selagi mana Ibn Uthaymin masih ada di antara kita. Dia cakap macam gitulah. Dia exaggerative dalam memuji Syekh Ibn Uthaymin ni. Exaggerate. Mungkin kalau orang lain sukalah. Oh, apa kan? Nah, orang puji melambung-lambung. Mengatakan Islam
bendera Islam akan terus berkibar selagi mana hidup di antara kita, Ibn Uthaymin. Macam gitulah part of the syair. Terus Ibn Uthaymin marah yang tak suka. Dia tegur orang tu, "La, qif, stop. Lepas tu anak murid cakap, "Aku masih ada lagi ni." La, stop. Cukup. Beliau tak suka dan beliau berkata rahimahullah, jangan pernah kaitkan kebenaran dengan individu. Jangan pernah kaitkan kebenaran dengan individu. Kerana Islam akan terus maju with or without that person. Kita ni yang kira istilahnya at last, yang da'i-da'i, yang ulama-ulama yang antum nampak ni semua kan, at last apa motif dan apa tujuan daripada menyampaikan? Apa dia? Nak collect pahala. Nak collect pahala je. Kira macam it's just one of the means of dapat pahala. Ada orang mungkin solat sunat lebih, ada orang baca Quran lebih, ada orang menuntut ilmu lebih, ada orang amal jariah sedekah lebih, ada orang nak menyampaikan ilmu pasal apa? Pasal nak beribadah, pasal nak beramal, pasal nak dapat pahala. Bukan pasal kononnya mana punya merasakan, ni orang semua ikut ke tak ikut ke, pasal dia lah. Sebab tu you will find ada ulama yang mana mereka ketika menyampaikan, anak murid satu orang je. Kan? Tak ada orang datang. Satu orang je. Dia tetap go. Still on. Pasal pahala dia is not affected by the number of audience. Dia punya pahala is based upon dia punya niat of nak menyampaikan. Regardless, kalau yang datang dengar 1 orang ke, 100 orang ke, 500 orang ke, dia nak claim pahala daripada Allah. So, begitulah juga antum semua. Bila nak bergerak, claim daripada Allah. Pasal itulah benda yang tetap dan pasti. Pasal sekiranya dakwah dan pahala dakwah adalah berdasarkan kepada number of audience, maka benda tu adalah benda yang tak pasti, benda yang tak konkret. Jadi kita minta daripada Allah. Sebab tu ana pernah kongsi di sini sebelum ni. Antum jangan ingat anda datang sini share untuk kira antum. Actually it's for me first. It's for me first. Siapa yang faham 100%, alhamdulillah. Siapa yang faham 50%, alhamdulillah. Siapa yang faham 30%, alhamdulillah. But the idea is, masing-masing daripada kita nak beramal dengan cara menyampaikan ilmu. Itu yang first dulu. Dan jangan pernah rasa affected by the number of people. Again, pasal kita tak nak kita punya mood, kita punya intention berubah. Baik kita jadi sedih ataupun kita jadi riak. Tak. Ini adalah salah satu daripada 3 amalan yang takkan pernah putus. Siapa tahu hadisnya? Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3. Sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih. Naam, wa waladun salih yad'u lah. Ini salah satu daripada 3 pahala yang infinite, takkan pernah putus. Siapa yang tak nak? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3." Jikalau seorang anak Adam itu meninggal, maka semua amalannya, semua pahalanya akan terputus. Pasal dah meninggal kan? Macam mana nak beramal? Dah tak boleh solat, dah tak boleh zakat, tak boleh puasa dah. Kalau kata nak puasa Senin Khamis pun dah tak boleh. Nak solat qabliyah ba'diyah, nak solat qiyamul lail semua dah tak boleh.
nak sedekah selain daripada zakat, semua dah tak mampu nak buat. Kecuali sabda Nabi SAW, illa min thalath. 3 perkara yang mana pahalanya akan berkesinambungan dan tidak akan pernah putus. Yang pertama adalah sedekatun jariah, iaitu sedekah yang jariah. Entah itu kita wakaf harta kita, kan? Sebagai contoh, ni ada markas kan? Wallahu alam, mungkin ada hamba Allah yang sponsor kapet ni. Antum duduk atas kapet. Ada yang sponsor kipas, ada yang sponsor aircon, ada yang sponsor bayar bil elektrik, ada yang sponsor mungkin bateri-bateri yang ada dekat dalam jam-jam, mikrofon apa ni semua, kita tak tahu, wallahu alam. Ada yang sponsor amplifier, sejadah dan seterusnya. Selagi mana perkara-perkara ni terus digunakan oleh manusia, walaupun dia dah meninggal besok, dia dah ditanam bawah tanah, tak lagi dia di atas tanah macam kita yang masih ada kat atas tanah, dia dah kat bawah tanah, pahala dia masih berterusan tak? Masih berterusan. Pasal apa? Sedekah jariah. Sebab tu ada hamba-hamba Allah buat apa? Projek bina perigi. Korek perigi, korek well. Kan biasa antum dengar dekat Cambodia lah, dekat mana orang korek perigi. Pasal apa? Dia nak bila dia meninggal, selagi mana orang masih guna perigi tu, memanfaatkan perigi tu, dia dapat pahala. Selagi mana orang masih menggunakan semua apa perkara yang dia buat, dia dapat pahala. Berterusan. Ada hamba-hamba Allah yang mereka wakaf misalnya tanah untuk pembangunan rumah anak yatim. Mana ada anak yatim masuk situ. Dia dah meninggal pun masih berterusan. Dan antum tahu ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang sedekah jariah beliau masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini sedekah jariahnya masih berterusan, wakafnya. Siapa? Sahabat Uthman ibn Affan. Beliau yang mana lebih daripada 1400 tahun yang lalu telah meninggal, radhiyallahu an, tetapi masih sampai hari ini ada wakaf Uthman bin Affan. Dan ada periginya Uthman bin Affan kat Madinah non sana masih ada. Dan terus dikembangkan dan digerakkan wakaf tersebut. Dan pahalanya bercucuran, tidak pernah putus. So antum tak tahu, mungkin ada masjid yang antum bina ke, ada rumah anak yatim yang antum santuni ke. Antum mungkin membiayai sekolah. Mungkin ada anak yatim ke, atau ada anak fakir miskin ke, antum yang sponsor scholarship dia untuk dia belajar. Kalau antum belajar tak tinggi pun tak ada masalah. Ada hamba-hamba Allah yang mereka belajar tak tinggi, tetapi anak didik dia 50 orang, 100 orang belajar sampai ke universiti pasal dia yang sponsor belajar. Dan dia dapat pahala bila mana budak-budak tersebut menyampaikan ilmu Allah. Balik pahala dia kepada hamba Allah tadi yang mewakafkan hartanya. Sedekatun jariah. We never know. Ada orang macam yang Ana sebut tadi, dia tak mampu nak sedekah jariah banyak-banyak, dia beli bateri banyak-banyak dekat kedai $1 shop. Kan, yang everything must go punya kedai tu. Closing down tapi tak pernah close. Nah. $1 lah, $2 lah, $5. Dia beli bateri banyak-banyak. Dia pergi masjid, dia bagi-bagi bateri. Ni kalau perlu untuk mikrofon ke, untuk jam ke, untuk apa ke, pakai bateri ni Jadi masjid tak payah beli bateri. Dia bagi kat masjid. Dari ujung Pasir Ris sampai ujung Jurong bagi bateri. Yang ada belikan kipas. Yang ada belikan kapet. Yang ada belikan sabun untuk kat toilet. Yang ada macam-macam hamba Allah buat, dan tak perlu broadcast dan tak perlu announce to the world lah apa yang anda buat. Nah, just keep it to yourself. Pasal apa? Kita nak ada rahsia antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi halaka sirrun indallah bainaka wa bainallah. Apakah kamu memiliki
rahsia-rahsia dengan Allah yang tidak ada yang mengetahui kecuali kamu dan Allah sahaja. Not even your wife, not even your husband, not even your parents, not even your siblings, not even your children. Just things yang you kept it between you and Allah. Ana bagi contoh. Contoh ni Ana pernah kongsi. Misalnya ada hamba Allah miskin, needy, dekat jembatan Jucat tu kan, antara Jucat dengan Pasar Gilang. Ramai orang bila nak bagi sedekah, ni cik keluarlah merah ke hijau ke purple ke tak kisahlah kan. Ni cik silakan. Lepas tu dia expect apa tau? Expect untuk orang tu mengatakan terima kasih, moga Allah berkati, moga Allah rahmati. Dia minta macam ada dia nak doa lah daripada orang tu. Atau kadang dia tak berharap pun dia cakap, doakan saya doakan saya Kira macam as though orang tu owe you something that you have the rights to say, doakan saya sebagai contoh. Dia berharap tau. You know what's better than that? What's better is, as you're walking from Jucat nak pergi Pasar Gilang tu dekat jembatan, ada makcik tengah duduk. Misalnya makcik tu tengah tengok toleh belah sana kan. Hantar letak, lepas tu hantar jalan. Dia tak tahu pun hantar yang letak. Tok-tok dia tengok, ada $10. Siapa yang letak ni? Dia tak tahu pun siapa. Itu better than that. Why? Because you have secrets between you and Allah alone. Tak ada orang lain tahu. Mana rahsia-rahsia kita antara kita dengan Allah? Adakah kita memiliki rahsia-rahsia antara kita dengan Allah yang tak ada yang mengetahui kecuali Allah? Ada tak? Mungkin solat malam kita yang kita bangun orang tak tahu. Sedekah kita yang not even our spouse and children tahu. Kita punya apa-apa amalan yang kita buat yang mana tak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi masing-masing daripada kita, we self-introspect, self-reflect whether or not we have secrets with Allah Azza wa Jalla. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah termasuk daripada salah satu daripada 3 amalan tadi yang takkan pernah putus sampai hari kiamat akan berlangsung. Iaitu bila mana antum mengajarkan kepada hamba Allah ilmu dan hamba Allah tersebut menyampaikan ilmu tu kepada orang lain dan terus disampaikan dah jadi apa? Dah jadi MLM. Multi-level marketing. Tapi multi-level marketing yang syariah compliant punya lah. Syariah compliant punya MLM. Iaitu dengan cara menyampaikan ilmu. Pasal besok hari kalau anda dah meninggal pun, anda tetap akan dapat pahala daripada ilmu yang terus disampaikan. Antum bayangkan berapa banyak pahala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan hadis, dia menyimpan hadis, preserve hadis, kemudian menyampaikan kepada anak murid dan terus kita baca sampai hari ini hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Tempias pahala dekat dia. So antum bila menghadiri mana-mana majlis ilmu, tak banyak tak sikit menyampaikan sedikit sebanyak apa yang kita faham kepada ahli keluarga kita, anak kita, saudara semara, sampaikan, menyampaikan ilmu. Niscaya mereka kemudian juga menyampaikan kepada orang lain, maka kita akan mendapat our fair share of pahala juga biiznillah taala. Ini satu benda yang anda nak pesan. When it comes to surah Al-Fatihah, okay, make sure antum sebagai fathers, okay, and mothers, antumlah yang ajarkan anak-anak antum surah Al-Fatihah. Jangan sampai surah Al-Fatihah ni pun terlepas, ustazah-ustazah dia yang ajar dekat kindergarten misalnya. Jangan. At least Fatihah tu antumlah ajar. Alif Bata, okay? Al-Fatihah, 1, 2, 3, ABC. Jangan sampai terlepas benda-benda yang basic. Pasal benda-benda ni anak kita akan baca sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang umur hidup mereka. Mereka akan baca Al-Fatihah. Takkan kita nak lepaskan pahala Al-Fatihah tu pergi kat entah Ustazah Murni ke, entah Ustazah Saina ke, entah Ustazah mana kita pun tak tahu yang ajar budak-budak tu kan. Kita dah miss out a big investment. MLM kita dah terlepas. Mungkin kita dapat tempias juga pasal kita yang bayarkan school fees tu.
Betul? Tapi dia punya percentage dia tak sama lah dengan kalau kita yang ajar dia. And besok bila dia besar kelak, dia ajarkan anak dia pula Fatihah. Kita dapat pahala. Betul tak? Ha? Buffet. It's a continuous ilmu yang bermanfaat yang terus infinite disampaikan. Pasal apa? Pasal kita yang menyampaikan. Dan kita minta pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Nah. Jadi bila kita ada anak, make sure anak kita atau anak yang berguna. Pasal apa? Kalau ada anak tapi anak tu tak berguna, sia-sia lah. Nah, jadi anak kita tu adalah merupakan investment. Kita punya gold mine. Kalau kita tarbiyah dia betul-betul, okay, with the Islamic upbringing yang sepatutnya, itu gold mine kita. Dia akan generate pahala untuk kita. Pasal apa je kebaikan yang dia buat, akan tempias dekat kita. Kerana kita yang menjadi sebab untuk dia menjadi orang yang baik. Ramai orang menyangkakan untuk nak supaya mak bapak kita dapat pahala, kita nak kena wakaf atas nama mak bapak. Betul tak? Kita nak kena, pergi misalnya umrah, letak Quran, letak mushaf dekat masjid atas nama mak bapak misalnya. Atau bina perigi, korek perigi atas nama mak bapak. Pergi bayar sedekah untuk tahfiz dekat Malaysia, kat Indonesia misalnya atas nama mak bapak. Sebenarnya, untuk pengetahuan kita, ulama mengatakan bahawasanya niat ke tak niat ke, apa sahaja amalan baik yang kita buat, mak bapak kita akan dapat tempias pahala kita. Niat ke tak niat pun, mereka akan dapat. Pasal apa? Kerana after Allah, mereka lah menjadi sebab wujudnya kita di atas muka bumi ni. We are who we are for who they were. As they brought us up. Kita niat ke, kita tak niat ke, diorang dapat tempias pahala kita. Nah, kalau yang baik-baik, mereka dapat tempias pahala. Tapi kalau yang tak baik, balik kepada apa? Topik kita? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kan? Kalau mak bapak kita dah pernah tegur kita, benda yang tak baik ditegur-tegurkan, benda yang baik diajak-ajakkan, maka they have dan dapat. Okay? Misalnya kalau kita, anak pernah dapat soalan, anak saya ni dia tak nak pakai tudung, anak saya ni dia tak nak solat, anak saya ni gitu gini, tak nak dengar. Sekarang, antum dah menyampaikan ke belum? Kalau antum dah menyampaikan, then you have brushed off the responsibility of your shoulder. The accountability was already brushed off. Macam kita cakap tadi, yang kita nak bukan natijah, tapi kita dah sampaikan ke belum? Nah, okay? Kalau kita tak sampaikan, itu yang kita salah. Itu yang kita salah. Aha. But okay, so the question was, what if the parents remind a few times and then diorang pun macam, back off sedikit. Okay? Bukan consistently. But you never know. Doa mereka setiap malam, berjujuran air mata mereka mendoakan untuk kebaikan anak-anak yang mana kita tak tahu. Pasal apa? Pasal it's a secret between them and Allah. Yang mereka kept it to themselves. We never know. Nah, kita cuma nampak apa yang secara zahir. Kita nampak mak bapak kita macam tak sayang kita. Kan? Macam bengis, macam benci. Semua tak kena. Pukul terajang, kena tendang, pukul bantai. Tapi kita tak tahu. Mak bapak kita doakan untuk kita setiap solat. Mak bapak kita doakan kita masa malam, time diorang qiyamul lail. Kita tak tahu pun diorang qiyamul lail. Diorang tak tahu pun diorang kita tak tahu pun diorang ada sebut nama kita. Dia sebut tau. Dia sebut secara khusus dengan dengan binti semua. Kita tak tahu. Of course they won't come and tadi semalam mak ada doakan untuk engkau. Tak ada, they won't come and they just, mak bapak mana yang tak sayang anak? Walaupun di siang hari nampak garang, nah, tapi sebenarnya
dalam hati ada taman. Mak bapak mana yang tak sayang anak? Mak bapak mana yang tak nak kebaikan untuk anak-anak dia? Nah, jadi ada tu. So effort kita, humanly effort yang kita buat iaitu amar ma'ruf nahi munkar, dan kita doa. Kerana ad-du'a'u silahul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Betul. Kita buat kita punya humanly effort. Tapi jangan lupa, benda berlaku atau tak berlaku, kita jangan sangkakan dan ingatkan ia hanyalah based off our humanly effort. Kita jangan lupa the other element, most important element. What's that? Doa pada Allah. Pasal Allah yang make things happen. Kita ni sebab je. Kita hanya sebagai sebab. Allah nak tengok kau buat ke kau tak buat. Itu je. Doa yang move things. Doa yang move things. Kemudian baru kita tawakal. So 3. Doa, dimulai dengan doa, diselingi dengan usaha, kemudian diakhiri dengan tawakal. Okay, doa, usaha, tawakal. DUT. Doa, usaha, tawakal. Kalau mak bapak yang tak pernah tegur, itu besok dekat akhirat kelak kena tanggungjawab. Siap-siap. Lagi-lagi yang lelaki-lelaki. Lagi bahaya. Yang tak pernah tegur ahli keluarga, yang tak pernah amar ma'ruf nahi munkar, yang tak pernah nasihat. Okay? Itu yang paling bahaya. Because kita sebagai lelaki, kita start off as a son to our parents. And then we are also a brother to our siblings. And then we develop into a husband to our wives and a father to our children. 4 tanggungjawab ni bukan tanggungjawab yang ringan. Tanggungjawab yang berat. Kita kalau dah sampaikan, macam Ana cakap tadi, Alhamdulillah. Oh Allah, aku dah usaha, aku dah done my part. Okay? Selainnya terserah kepada engkau yang maha menentukan. Kalaulah anak aku hari ni depan mata aku dia tak baik, aku harap besok kalau aku dah tutup mata pun dia jadi orang baik lah. Pasal aku tak mesti tengok, aku tak mesti nampak ya Allah. Pasal engkau lah lebih mengetahui bila yang sepatutnya. Aku serahkan penjagaan anak aku kepada engkau ya Allah. Kalau aku tak nampak dia, masa mata aku masih celik, kalau mata aku dah tutup pun, engkau jagalah dia, jadilah dia orang baik. Aku tak mesti tahu. Yang penting nanti hari kiamat kelak, aku nak dikumpulkan dengan ahli keluarga aku di syurga. Itu je. So, kita tak mesti nampak. Apa pun, 4 tanggungjawab ni besar. Pasal apa? Kita tak nak besok mak kita, hari kiamat, di hari hisab, hari penghitungan, ditanya, kenapa engkau tak pakai tudung? Oh, aku ada anak yang dia itu pergi menuntut agama, belajar ilmu agama. Tapi dia tak pernah tegur aku pasal tak pakai tudung. Aku tak tahu ya Allah. Aku tak tahu ya Allah. Aku ada anak tapi anak aku tak pernah tegur. Aku tak tahu ya Allah. Kita ada kakak. Kita ada adik perempuan. Balik dihantar oleh matainya. Naik motor berdua. Hantar balik. Besok hari kiamat kelak, ditanya. Kenapa engkau mengadakan hubungan sebelum pernikahan? Yang mana tanpa dijaga segala halal haram. Cakap, ya Allah, aku ada abang. Dia pergi menuntut ilmu agama. Tinggi dia belajar. Tapi dia tak pernah tegur aku. Aku tak tahu ya Allah. Aku ada adik lelaki. Dia tak pernah cegah aku. Aku tak tahu ya Allah. Isteri kelak melakukan kemaksiatan. Hobinya adalah gosip. Ribah. Cakap pasal orang. At any kesempatan yang ada, nak cerita pasal orang.
Besok hari kiamat kelak, kenapa engkau suka ghibah? Kenapa engkau suka backbite? Kenapa engkau suka cakap belakang orang? Aku tak tahu, ya Allah. Suami aku dia pergi menuntut ilmu, belajar. Tapi bila balik, dia tak pernah sampaikan pada aku. Dia tak pernah tegur aku. Apa yang aku buat salah. Aku tak tahu, ya Allah. Anak perempuan besok ditanya oleh Allah, kenapa engkau tak pernah puasa? Aku tak tahu, ya Allah. Bapa aku tak pernah suruh aku puasa. Bapa aku tak pernah suruh aku pakai tudung. Bapa aku tak kisah aku pakai seksi-seksi. Bapa aku tak ambil pot tentang aku keluar dengan siapa. Dia tak kisah pun pasal aku. Aku tak tahu, ya Allah. These 4 women, okay, mak kita, adik-beradik kita, isteri kita, anak perempuan kita, na'udzubillah, mereka ditakuti akan menyeret kita pergi ke neraka. Kalau kita tidak do our part in leading, in becoming the imam. Be careful. Diorang akan tai chi. Diorang akan tai chi pasal apa? Pasal hari kiamat, semua dah nafsi-nafsi. Semua fikir masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dalam surah Abasa. Hari di mana semua orang yafirrul mar'u min akhi. Semua orang akan lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari daripada mak bapak dia. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada isteri dan anak-anak dia. Kenapa orang lari? Nak tahu kenapa orang lari hari kiamat? Kita kan hari ni konon silaturahim. Kalau jumpa dekat mall, mesti lama tak jumpa, no? Cari keluarga. Hari kiamat semua lari. Nampak bini lari, nampak bapa-bapa lari. Pasal apa? Semua takut daripada tanggungjawab. Semua lari pasal takut dipertanggungjawabkan. Semua tak nak settle any unfinished business. Dia tak nak ada orang claim atas dia apa benda. Pasal masing-masing orang akan nak selamatkan diri dia. Dia dah tak kisah pasal orang lain. Laki dia ke, mak dia ke, apa ke. Semua yang penting mana dia dapat saham sikit, dapat, pahala sikit pun jadi. Dapat elakkan mana dosa pun jadi. Kerana terlalu gerunnya keadaan pada ketika itu. Dan wasiat ana kepada para wanita, kepada para ibu, para kakak-kakak dan adik-adik, kepada para isteri, kepada para anak-anak perempuan. Apa wasiat ana? Bantulah mereka, para lelaki di dalam ahli keluargamu. Bantulah mereka. Jangan sampai kerana kamu, mereka diheret masuk neraka. Bantulah mereka. Kasihanilah mereka. Permudahkanlah urusan mereka. Janganlah kamu berdegil. Bila mana ditegur, argue. Sukanya nak argue. Tapi gitu, tapi gini, macam tu, macam ni. Ada yang nak argue. Tak. Permudahkan urusan mereka. Dengarlah cakap pemimpin-pemimpin kamu. Wahai para wanita. Nah, pasal kalau awak nak masuk sendiri, itu satu hal. Awak heret. Itu masalahnya. Awak tarik sekali. Awak tak nak masuk seorang. Jadi kasihanilah mereka. Taat dan patuhlah selagi mana perintah tersebut, selagi mana nasihat tersebut ialah perkara yang makruf, perkara yang baik, perkara yang betul, perkara yang hak. Kalau benda tak betul, pangkar. Tak payah banyak cerita, bawa pergi mahkamah terus. Nah, laki aku suruh aku mencuri misalnya. Bapa aku suruh aku ambil drug. Terus pergi mahkamah syariah, report. Nah, berlakunya perkara-perkara yang sebegini. Tapi selagi mana benda tu adalah benda makruf, benda baik, bantulah mereka. Kasihanilah mereka. Kasihanilah kita semua. Okay, permudahkanlah urusan. Okay, selagi mana benda tu benda baik, sama-sama kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam perkara yang baik, saling nasihat menasihati dalam perkara yang kebenaran. Benda kalau tak benar, buat apa nak saling nasihat menasihati, kan? Benda yang benar yang kita nak saling nasihat menasihati. Wallahu alam. Okey.
So ana kira cukup dulu. Ini adalah merupakan minggu kedua yang kita melakukan mukaddimah bagi topik amar ma'ruf nahi munkar, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita terus akan mula membaca daripada kitab Minhajul Muslim kita insya-Allah. Kita akan mulakan dengan dalil-dalil daripada Al-Quran, yang dilanjuti dengan dalil-dalil daripada hadis, dan kemudian diselangi dengan dalil-dalil akli yang menguatkan bagi perkara amar ma'ruf nahi munkar ini. Wallahu a'lam. Kemudian setelah itu kita ada topik on tentang para imam, para sahabat dan seterusnya, and that would wrap the module of akidah. So kita cuma ada this topic and then another topic. Okay, this is the second last and then last, kemudian akidah dah habis. Lepas tu nanti akan masuk adab and then akhlak and then nanti ibadah and then muamalah dan seterusnya. So kita punya modul akidah tinggal lagi dua topik sahaja. Wallahu a'lam. Kita dah cover masya-Allah daripada tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, sampailah kepada kita hari ini, iaitu kita dah bahas tentang masya-Allah tabaraka wa taala iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada semua kitab-kitab, iman kepada hari akhirat. Iman hari akhirat ni yang paling panjang. Kita bual pasal asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Ini yang paling panjang masa tu. Ana rasa masa kita paling banyak take up dekat kiamat. Kita go through tentang tanda-tanda kiamat, tentang Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, tentang ada Dabah, kemudian ada Nabi Isa dan seterusnya. Nah, kemudian kita dah buat pasal hari kiamat dan kita dah buat pasal Al-Qada' wal Qadar. Kemudian kemarin kita dah buat tentang wali Allah dan wali syaitan. Kita dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian nanti insya-Allah kita akan akhiri dengan sahabat, naam, dan para imam, and then that would wrap our akidah modul, dan kita akan masuk dalam adab insya-Allah. So, moga perkongsian kita selama ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan moga masa yang kita habiskan 1 jam setengah kita ni menjadi saksi bagi kita di hari kiamat kelak bahawasanya fulan bin fulan telah menghabiskan masanya untuk berkongsi ilmu antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena hari kiamat kelak, hari di mana lidah dah tak berkata-kata lagi. Yang berkata-kata hanyalah anggota badan yang lain. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semua akan menjadi saksi bagi kita apa yang kita buat. Lidah kita dah tak boleh nak berhujah lagi. Jadi moga semua anggota badan kita menjadi anggota badan yang diberkati oleh Allah, yang menjadi saksi bagi kita di hari kiamat bagi perkara yang baik-baik. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.